in this case, kita dah tahu dah bahawa pekerja ni tadi tidak mampu balik pekerjaan asal. Tetapi dalam konteks pekerja tu tadi, kalau kita dah tahu dia tidak mampu balik bekerja, kita dah tahu dah apa plan yang kita nak buat kepada mereka untuk kita bantu dia balik bekerja. Di sini yang peranan yang paling penting, early intervention, bagaimana insentif rawatan dapat mengurangkan limitasi kepada pekerja. Saya share satu kes saya, di mana satu kes saya semasa saya menjaga di satu kawasan di Rawang, ada satu pekerja yang mengalami spinal cord injury, di mana doktor membagikan satu, kita panggil golden period, it's about 48 hours must be operated. Okay. Bila kita kata tentang golden period ni, inilah masa emas kepada pekerja tu, keadaan itu mampu dipulihkan 48 jam. Jadi bagaimana sebagai saya seorang pengurus kes hendak membantu pekerja ni tadi yang mengalami hilang upaya ni kembali bekerja. Sebab 48 jam ni akan menentukan dia punya masa depan. Jadi bagi kes ini kita telah memperkenalkan satu yang kita panggil e-pulih. Perkes tu telah memperkenalkan, berdasarkan kes ni tadi, perkes tu telah memperkenalkan satu sistem dipanggil e-pulih, di mana pekerja-pekerja ni tadi dibantu untuk mendapatkan rawatan implan. Yang masa tu implan ni berharga 28,000. Which pekerja memang tak ada duit untuk dapatkan tu 28,000. Which majikan pun pada masa tu angkat tangan sebab tak ada polisi dalam syarikat untuk cover kos rawatan tu. Dan pekerja hanya ada 48 jam untuk dia diselamatkan. Which was spinal cord injury kan. Maknanya nerve dia kalau tidak dioperate dalam masa 48 jam, nerve dia akan dicucuk oleh tulang belakang dan putus. So dia akan lumpuh. Tetapi berdasarkan kes ni tadi, saya berjaya bantu untuk mendapatkan implan tu dan dipantau oleh berdasarkan pemulihan dan program return to work. Kes ini telah kembali bekerja dan merupakan antara kes yang rare di hospital, di mana kes adalah pekerja spinal cord injury, tetapi spinal cord injury yang tidak menggunakan kursi roda. Bila dia berada dalam komuniti spinal cord injury tadi, orang lain datang dengan komuniti dia menggunakan kursi roda, tetapi dia datang dengan berjalan, which kita boleh tengok dengan konsep early intervention ataupun rehabilitasi yang terancang, keadaan ataupun limitasi pekerja itu dapat dikurangkan dengan begitu tremendous. Tetapi dia memerlukan satu perancangan yang betul-betul. Dia bukan hanya kita pantau, kita allow MC berpanjangan, tidak ada pemantauan. So the beauty of the return to work itself adalah sebenarnya adalah aspek pemantauan yang kita harus lakukan. Tetapi apa yang sebenarnya kita nak pantau, itu yang kita kena further study, apa yang sebenarnya, apa yang perlu untuk pesakit tu. Sebab dalam return to work ada elemen yang kita perlu pertimbangkan, bukan hanya untuk membagi sebarang alat pemulihan, tetapi cost benefit. Apa yang kita bagi itu mestilah bersesuaian dan bersesuaian untuk dia gunakan. Alright, lagi kalau kita lihat kepada kedua, kos kehilangan hari bekerja tu. Yes. Bagaimana seperti yang saya share tadi, bagaimana kita nak melaksanakan the lost work of days. Bagaimana setengah pekerja yang mengalami kemalangan ini dapat melakukan pekerjaan lebih awal. Dapat melakukan kerja ringan dengan laporan sokongan FCE. FCE stands for Functional Capacity Evaluation. Jadi FCE ini adalah satu test di mana kita melaksanakan satu ujian di mana kita dapat melihat apa sebenarnya kemampuan pekerja ni. Satu, kita boleh lihat apa sebenarnya kemampuan dia pada masa itu, supaya kita boleh rancang apa pemulihan dia yang terbaik. Kedua adalah untuk kita lihat semasa dia memerlukan kerja ringan, doktor sekarang sure kerja ringan, kita boleh laksanakan satu test ni supaya kita mengetahui sebenarnya apa kemampuan yang boleh dilakukan oleh pekerja ini tadi. Dalam site ini kita boleh lihat ada dua benefit kepada, satu pada pekerja, satu lagi kepada majikan. Why saya cakap kepada dua-dua? Satu pekerja supaya kita dapat tahu pekerja tahu yang sebenarnya dia boleh buat kerja tu. Ini adalah kadang-kadang adalah masalah psikologi lah, dia takut nak buat kerja. Tapi dengan adanya FCE kita tahu sebenarnya apa yang dia buat. Kedua, untuk membantu majikan untuk buat placement ataupun modified work, ataupun kita nak tahu sebenarnya pekerja ni tadi buat bagi tahu tak boleh buat kerja ataupun sebenarnya dia boleh buat kerja. So based on this report, it will help you untuk placementkan OB ni balik di tempat kerja dengan kerja yang sesuai yang you boleh rancang dari peringkat awal. That's why kita kata walaupun dia dalam MC ataupun dalam tempoh MC, dengan menggunakan FCE ni tadi kita boleh bagi dia pekerjaan supaya dia dapat bekerja dengan lebih awal dan mengurangkan hari untuk dia MC.
Sebab kalau hari lama makan MC seperti yang Puan Ros share tadi, kalau makin lama lebih pada 6 bulan, lebih pada 24 bulan, the chances reduce to 10% untuk return to work kan. Sebab selalunya dalam tempoh ni tadi, dia akan hilang dia punya confidence ataupun ada info of psikologi. Ketiga adalah mengelakkan kebergantungan sistem sokongan organisasi. Yes, kita nak dia tak nak bergantung dengan organisasi. Tetapi kebergantungan sistem sokongan ni perlu. Terutamanya pada mereka yang nak masuk bekerja balik. Kalau dia balik bekerja tapi tak ada sistem sokongan ke tempat kerja, tak ada seorang nak support ataupun nak guide dia pun problem. Tetapi kita tak nak dia terlalu bergantung menyebabkan dia tidak boleh balik bekerja balik. Yeah? And then of course dia mewujudkan kestabilan kewangan terutamanya kepada pejaru pekerja sendiri dan juga kepada majikan supaya kos you tidak satu adalah kos untuk you training balik kan ataupun rehire pekerja baru ataupun you terpaksa kos rawatan yang cukup panjang cukup banyak kan dan panjang MC yang berpanjangan kos rawatan yang tinggi. Sedangkan yang melalui program return to work ni tadi, kita dapat tailor apa sebenarnya alat pemulihan yang dia boleh gunakan dan dekat siapa you boleh dapat alat pemulihan tu, dan kepada siapa pandangan perubatan yang you boleh dapat. Which you boleh cater dalam kos syarikat you sendiri, di mana sources yang you boleh gunakan untuk you bantu pekerja you tadi dan mengurangkan kos-kos di syarikat you sendiri. Okay, next slide. Okey, ini secara dasarnya apabila you telah melaksanakan program return to work di tempat kerja, of course dia akan memperlihatkan komitmen pihak pengurusan sendirilah terhadap kesejahteraan pekerja. Maknanya dalam komitmen ataupun syarikat dia sendiri, dia telah menunjukkan syarikat you adalah mempunyai satu sistem yang sistematik dan lebih teratur. Maknanya you ada satu support system di mana pekerja-pekerja yang terlibat dalam kemalangan ni tadi akan dibantu. So in term of psikologi ataupun kepada pekerja, mereka tahu walaupun mereka terlibat dalam kemalangan ni tadi, dia orang akan dibantu melalui program return to work. Sebab one success case akan menjadi bukti kepada orang lain, dan you boleh employ the success case to be a peer. To be a peer kepada orang yang mengalami kemalangan yang lain ni tadi untuk dia return to work in the same way. Jadi maksudnya dalam apabila you ada sokongan sosial di tempat kerja, dia akan membantu, akan menunjukkan syarikat you serius dan merupakan syarikat yang prihatin dalam membantu pekerja-pekerja ni tadi, sama ada terlibatnya dia dalam sakit, terlibatnya dia dalam kemalangan jalan raya ataupun kemalangan di tempat kerja in any way. Slide seterusnya. Okay. Alright. Okay. Jadi saya share satu kes saya di semasa saya jaga di Bentong, banyak kawasan saya jaga dulu. Okay, kalau saya nak, mungkin kita boleh tengok dekat kes saya ni tadi, mungkin kita boleh tengok, tuan-tuan akan cuba kupas sendiri dan tengok. Ada satu kes saya semasa saya jaga di Bentong mengalami masalah putus kaki, which happen kemalangan di tempat kerja semasa boiler meletup. Tapi boiler betul meletup disebabkan adanya seorang penyelia yang memanggil dia untuk dia cross ke arah boiler di bawah tanah. Jadi dalam tempoh ni tadi saya telah memberikan dia rawatan pemulihan dan melaksanakan tentang worksite assessment. Impact of dalam kes ni tadi kita berjaya untuk placement, discuss dengan majikan untuk placementkan dia di pejabat. Dulu dia bekerja sebagai engineer, dan untuk dia di pejabat. Namun apa yang berlaku dalam tempoh seminggu dia balik bekerja adalah dia hanya buka enjin, tutup enjin kereta dan masuk ke rumah. Dalam konteks ni saya tadi, kalau tuan-puan tengok, isu yang berlaku adalah dia meletup, putus kaki di tempat kerja. Tetapi dalam aspek dia ni tadi, ada aspek di mana penyelia dia panggil dia menyebabkan dia cross ke atas boiler yang berada di bawah tanah. Jadi dalam tempoh ni tadi, dia sebenarnya ada satu masalah psikososial. Biologi kita dah rawat
Kan ya, kita dah bantu dia pemulihan kaki dia, bagi dia fisio, bagi dia kaki palsu yang sesuai, kan? Tapi sebenarnya aspek of psikososial tu kita telah pandang di mana sebenarnya dia ada satu perasaan tak puas hati terhadap penyelia yang terpanggil ni. Dia menyalahkan penyelia ni tadi menyebabkan kehilangan kaki dia. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam konsep apa seperti yang Puan Rosmawati share tadi, biopsychosocial ada 3 elemen yang sangat penting untuk kita consider dan ambil berat dalam mengembalikan seseorang tu balik bekerja. That's why dalam program Return to Work ni, peranan sosial ni apabila dia balik bekerja, peranan majikan adalah amat penting untuk dia kekal bekerja di tempat kerja. Jadi sebab itu dalam early intervention, kita selalunya sebagai seorang pengurus kes perkeso, kita akan sentiasa untuk tag dengan pihak majikan supaya untuk barrier ni tadi diketahui lebih awal. Itu sebenarnya dalam program Return to Work ni, supaya barrier yang kita identify peringkat awal ataupun rehab plan yang kita nak rancang ni melihat ke semua aspek. Sebab kalau aspek yang tadi kita tak tackle, memang pekerja saya tu tak balik kerja. Sebab isu ni dia tak ada puas hati dengan penyelia dia tadi. Which aspect of psychosocial yang tidak kita ambil berat. Yeah? Alright. Jadi kalau kita lihat dari segi kita nak lihat dalam manfaat ni tadi, kalau tuan-puan tengok dekat slide ni tadi, of course, kalau tengok impact yang kita nak adalah sebenarnya impact positif pada kewangan syarikat. Memang secara short term kita akan nampak seperti kita akan keluarkan kos, tetapi in long term dari segi kos latihan pekerja baru, dari segi kos gangguan pada production, your production tidak dapat dijalankan, dia akan menampakkan sebenarnya pengurangan kos di syarikat. Dan juga you akan dapat mengurangkan kes kewangan akibat kecederaan di tempat kerja. Why? Sebab apabila satu kes telah dilihat, kita akan melakukan balik workplace modification. Kita akan melihat sebenarnya tempat kerja itu sesuai tak kepada pekerja lain. Jadi kita dah tahu. Ini terutamanya bagi kes di tempat kerja lah kan. Kita dah modify tempat kerja dan kita dapat mengurangkan risiko berlakunya kecederaan di tempat kerja yang sama. Okay, next slide. Okay, kalau kita tengok kat sini tuan, bagaimana kita nak bantu pekerja yang kekal, yang cedera ni terus proaktif. Kan, itu yang melalui program Return to Work ni, apabila kita buat early intervention, seperti yang Puan Rosmawati share tadi, kita buat modifikasi, kita buat juga latihan vocational. Jadi kita pastikan pekerja-pekerja kita ni tadi mendapat latihan ataupun mendapat sokongan sewajarnya supaya mindset dia dalam proaktif. Of course, orang yang terlibat dalam kemalangan akan mengalami masalah psikologikal. Kadang-kadang ada yang depressed, kadang-kadang ada yang mengalami stres ataupun anxiety itself untuk balik bekerja ke tempat asal. Tapi untuk kita sokong dia dalam segi proaktif, mesti kita nak melihat bagaimana kita nak boosting moral dia. Jadi melalui pendekatan ataupun peranan pengurus kes ataupun peranan majikan di tempat kerja, kita berjaya untuk bantu dia balik bekerja melalui kekal proaktif, melalui sokongan Return to Work. Jadi disebabkan ini, hubungan pekerja dengan majikan of course akan lebih baik. Dan kita dapat kurangkan turnover, of course. Turnover tu mestilah sebab pekerja dah balik bekerja balik kan, so turnover tinggi, dan kita dapat multiply pekerja ni tadi. Walaupun dia mengalami hilang upaya, tetapi dengan latihan vocational yang kita akan bagi, tuan-puan akan dapat, dia mungkin boleh menggunakan dia untuk skill kerja yang lain pula. Kan? Dan sekali tuan-puan macam Puan Rosyah tadi untuk modifikasi tempat kerja, example you dah modified tempat kerja tu, you modified toilet dia sesuai untuk orang yang orang kurang upaya, you boleh hire another person di tempat kerja tu. You faham Maksudnya bila you dah hire seorang, maknanya ada seorang pekerja yang you ubah dengan pekerjaan tu dengan limitasi yang sama, you boleh hire orang lain untuk dia masuk bekerja dengan limitasi yang sama sebab you dah buat modifikasi di tempat kerja tu. Alright. Jadi productivity yang lebih baik, of course you boleh jadikan dia sebagai satu benchmark kepada syarikat-syarikat yang lain bagaimana you melaksanakan program Return to Work itself.
dalam tapi kalau kita nak kata better image of company for the outsider, selalunya kita akan melihat kepada pelaksanaan kalau lebih baik adalah bagaimana dia mampu menjadi satu polisi syarikat. Kalau dia mampu menjadi satu polisi syarikat, memang beauty lah. Sebab apabila kita melihat satu company itu adalah polisi dia untuk membantu orang yang tercedera. Polisi dia adalah untuk membantu mereka yang mengalami upaya tu return to work, untuk menjalani pemulihan ataupun pengurusan hilang upaya. Dia akan menunjukkan satu image yang sangat baik, terutama dan boleh menjadi contoh kepada syarikat-syarikat lain dalam melaksanakan tentang program return to work. Dan juga you boleh jadi satu syarikat, you boleh jadi satu kepada syarikat lain bagaimana untuk melaksanakan, bagaimana dia menjadi satu cost benefit kepada syarikat you. Sebenarnya bagaimana pengurangan kos tu boleh berlaku. Next slide. Okey, saya rasa slide ni semua sama, saya rasa semua memfaham. So dari segi next slide. Okey, tak apa, next slide. Okey, kalau tuan-puan tengok kat sini, tuan-puan tengok yang nombor 2 menjelaskan pengurusan kes melalui sokongan FCE. Okay. Seperti yang saya share tadi, mereka yang mengalami sokongan, mengalami masalah ulang upaya ni tadi, kita nak sokong dia balik bekerja. Tetapi bagaimana kita nak sokong, kita mesti ada bukti kan. Kita tak semesti-mestinya semata-mata okey dia boleh balik kerja tu. Kan, tak payah. Tapi maknanya melalui pengurus kes akan membuat penyelarasan ini. Pengurus kes akan membantu pekerja tuan-puan ni menyediakan pelan perancangan. Peran perancangan ni yang dia akan jumpa klien, dia akan jumpa tuan-puan sebagai majikan. Bagaimana untuk kita bantu dia melalui program return to work. Apa yang dia lakukan, dia akan buat satu perancangan pemulihan. Akan beritahu apa yang kita nak buat and then terus menyelaras pengurusan kerja. Di sini peranan tuan-puan sebagai majikan amat penting. Bagaimana kami nak placement di tempat kerja, peranan tuan-puan sebagai majikan ataupun sebagai safety officer. Safety officer ni antara orang yang paling rapat lah, yang semasa kami pergi buat worksite assessment, kami melihat fungsi ataupun peranan untuk return to work ini memang beauty untuk dilaksanakan di bawah safety officer, sebab dia akan meningkatkan ataupun enhance you, sebab safety officer adalah orang yang berhubung kali pertama dengan patient ataupun orang yang mengalami kemalangan tadi, dan yang mengetahui sebenarnya apa permasalahan yang dihadapi oleh pekerja ni tadi. Kedua adalah kerana sebagai safety officer, tuan-puan lah yang tahu bagaimana di tempat kerja itu sesuai untuk pekerja itu ataupun apa modifikasi yang perlu dilakukan, sebab you yang tahu tentang tempat kerja tu kan. Jadi kami sebagai pengurus kes, kami akan datang untuk buat perbincangan untuk kami melihat secara holistik dan menggabungkan segala informasi yang kami ada supaya kemudian melalui sokongan FCE ni tadi, Functional Capacity Evaluation, yang kita lakukan untuk placement yang balik tempat kerja, dapat dilakukan dengan secepat mungkin dan tepat. Tepat tu yang paling penting, sebab kita tak wasting kepada cost. Kan, baru kita nak agak-agak kat mana kita nak letak ni boleh ke tak boleh. Tak, kita nak melalui FCE ni supaya kita boleh placementkan dia balik dengan tepat. Itu sebenarnya. Jadi antara fungsi seorang pengurus kes PKSO juga, kita akan berhubung terus dengan pihak doktor, merupakan jambatan supaya selalunya connection ini yang tidak berlaku. Yang maknanya sebagai di tempat kerja selalunya, apabila seorang pekerja mendapat MC, kerja dia hanya submit kepada MC kepada HR submit kepada PKSO. Ambil simpan kan, maknanya tidak dipantau. Melalui konsep pengurusan kes PKSO, melalui pengurus kes, perkara-perkara inilah yang kita akan pantau dan kita akan melihat dan buat connection dengan tuan-puan sebagai seorang majikan, apa keperluan yang diperlukan oleh majikan, perluan oleh OB, macam Rom tadi, pekerja tuan-puan, untuk kita tentukan sebenarnya apa pemulihan ataupun perubatan yang perlu kita rancangkan supaya dia mampu balik bekerja, dan apa limitasi dan barrier yang boleh kita selesaikan tadi. Ini antara peranan-peranan pengurus kes yang boleh tuan-puan manfaatkan melalui program return to work ni tadi. Okay, next slide.
Jadi fungsi pengurus KIS ni juga selain daripada seperti yang saya cakap tadi adalah untuk berkongsi mengenai pengetahuan tentang kesesuaian tempat kerja. Maksudnya kita akan assist tuan-puan, terutamanya bagi kes-kes yang mengalami light duty. Light duty ni saya rasa banyak isu. Berdasarkan pengalaman dan juga kajian daripada pihak Ritentuk sendiri, banyak kes-kes yang dirujuk oleh doktor mengalami light duty, tetapi selalunya light duty ni gagal ditermakan oleh doktor itu sendiri ataupun perawat itu sendiri ataupun majikan itu sendiri nak baca sebenarnya apa light duty yang nak diberi kepada pekerja. Sedangkan sebenarnya pekerja tu boleh je buat kerja asal, tetapi kan adanya sijil light duty itu menyebabkan seseorang pekerja itu tidak diletakkan di tempat kerja asalnya. Jadi fungsi kami di sebagai pengurus KIS ni tadi adalah untuk assist, bantu tuan-puan mencari kesesuaian tempat kerja berdasarkan keadaan dia tadi. Tetapi berdasarkan keadaan yang pulih tadi, kalau tuan-puan lihat balik kepada aim kami adalah untuk bantu dia secepat mungkin dan seoptimal mungkin. To refer to the same job, itu adalah peranan dan matlamat kami. Jadi selain itu juga melalui program return to work ini kita dapat kalau tuan-puan tengok ini ada juga yang berlaku, tetapi in hoping melalui program return to work ini kita dapat membasmi ketidakpuasan pekerja untuk membawa kes ni rujuk ke mahkamah. Kadang-kadang ada kan, tak dinafikan ada, tetapi melalui pelaksanaan program return to work ini dia menunjukkan komitmen ataupun syarikat ni, komitmen kita sendiri dalam membantu mereka sebenarnya untuk balik bekerja. Dan seterusnya dia akan mewujudkan akan mewujudkan bahawa kita membantu mereka dan tidak ada isu untuk seorang pekerja tu membawa isu ni kepada mahkamah sebab tak puas hati dengan servis majikan itu sendiri. Sebab kadang-kadang sebenarnya semasa kami ataupun di return to work ataupun pengurus kes intervensi pada pekerja, kebanyakan pekerja sebenarnya mahu balik bekerja balik dan tidak mahu menimbulkan isu. Tetapi kadang-kadang disebabkan persepsi itu sendiri, disebabkan tidak ada kontak awal daripada pihak majikan, tidak ada perancangan yang nak diberitahu oleh pihak majikan, kadang-kadang ada unsur-unsur keluar ni kan, unsur-unsur pengaruh daripada luar yang menyebabkan beberapa kes ni akan didrag untuk tindakan undang-undang macam tu. Alright, boleh next slide. Okay. Jadi saya rasa saya dah menyampaikan tentang taklimat tentang return to work. Mungkin sebenarnya ada beberapa banyak benda yang lagi kita boleh share dari segi return to work ni, dan ada beberapa perkara yang kita boleh lihat terutamanya dari segi kes-kes yang bermanfaat untuk kita dapatkan faedah daripada pusat rehabilitasi Perkeso kita sendiri, bagaimana pusat rehabilitasi Perkeso itu sendiri beroperasi. Sebab kalau tuan-puan pernah pergi ke pusat rehabilitasi di Perkeso, kita ada industrial rehab. Industrial rehab ni kalau kita kata bahawa setiap kes yang mengalami hilang upaya tadi, untuk kita confirmkan dia bagaimana dia nak boleh melakukan pekerjaan asal yang tuan-puan minta ataupun yang kita identify, itulah plan untuk dia. Satu ruang ataupun proses kerja yang sama seperti di syarikat tuan-puan ni tadi akan diwujudkan di sana. Akan diwujudkan untuk mereka menjalani pemulihan ini tadi supaya mereka ini dapat dilihat melakukan pekerjaan asal. Satu, untuk memastikan mereka mampu ataupun berani melakukan kerja asal. Kedua, untuk mewujudkan keyakinan semula, terutamanya pada majikan lah, untuk melihat sebenarnya dia boleh buat kerja. Sebab isu penyesuaian di tempat kerja ni adalah antara isu yang panas juga, ataupun penting jugalah, yang selalunya dihadapi masalah sebab kita tak tahu sama ada dia sebenarnya mampu boleh bekerja ataupun tidak. Tapi melalui program return to work ni tadi, segala informasi ataupun segala bukti yang kita boleh bantu pekerja tuan-puan ni balik bekerja, kita akan salurkan dan assist, asalkan selagi dia memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Okey, saya terima kasih atas perhatian tuan-puan dalam slide saya. Saya serahkan balik kepada Puan Wahidah dan Puan Rosmawati. Okay, terima kasih Cik Amir. Okay, sekarang saya buka untuk sesi soal jawab lah. Saya tengok dekat sini Puan Nurul Nadia ada raise hand nak tanya soalan secara lisan ke? Saya dah buka mikrofon, so kalau ada soalan boleh tanya secara lisan lah.
Okey, tapi sebelum Puan Nadia tanya, saya pun nak share. Kami telah mewujudkan website rtwsoxo.weebly.com di mana tuan-puan sebagai ni boleh melihat kepada website tu. Saya ulang balik, rtwsoxo.weebly.com. Di dalam itu kita ada informasi tentang program return to work itu sendiri dan apa betul peranan pengurusan lalu upaya, dan juga pengurus kes yang melaksanakan tentang program return to work di tempat-tempat tuan-puan. Jadi tuan-puan boleh dapat informasi dengan siapa tuan-puan boleh berhubung untuk tuan-puan bantu pekerja-pekerja tuan-puan yang mengalami kemalangan tadi. Saya ulang balik, rtwsoxo.weebly.com. Cik Amir boleh type dekat chat, dekat ruangan Boleh, chat. boleh. Ya, ya. Okay, ada siapa lagi ke nak tanya soalan? Boleh tanya dekat ruangan chat ataupun dekat Q&A session tu. Okay, untuk slide nanti kami akan share melalui email lah pada semua peserta. Puan Wahida masih ada masa sikit ke? Ada masa sikit kan? Saya nak cerita sikit. Boleh. Boleh, okey. Alright, okey. Kepada semua mungkin saya nak tambah sikit bahawa kami di Perkeso juga melaksanakan tentang return to work coordinator training, di mana kami akan melaksanakan program return to work coordinator ni adalah bagaimana kami melatih majikan-majikan bagaimana mereka melaksanakan tentang program return to work sendiri dan mewujudkan jawatankuasa di tempat kerja bagaimana di situ, ya. Di mana dalam training ini kami akan membantu tuan-puan bagaimana mengenal pasti kes-kes yang bersesuaian untuk dibantu dan bagaimana untuk melaksanakan tentang program return to work itu sendiri di tempat kerja. Jadi kalau berminat dan mengetahui tentang program return to work coordinator ini, boleh berhubung dengan pihak Perkeso ataupun melalui MSOSH, di mana kami bersedia untuk membantu tuan-puan dalam melaksanakan tentang return to work coordinator training ini. Di mana kita akan assist dan kita akan bagi guidelines how you want to help this injured worker from dari peringkat awal lah, ya. Okey. Farus, ada apa nak share? Tak ada, saya pun nak macam Mak Mei cakap, kita nak menggalu-galukan lebih ramai majikan dekat luar sana yang berminat untuk start program return to work di company masing-masing. Dan jika ada peserta hari ini juga yang kalau memerlukan kita untuk turun discuss lebih details bagaimana nak start this program, sebab setiap company berbeza kan, dia punya structure, dia punya injury berbeza, dia punya jumlah pekerja berbeza, industri berbeza. So boleh hubungi kita, macam Mami cakap tadi, boleh hubungi kita ataupun boleh hubungi MSHOS juga. MSHOS akan forward message kepada kita untuk kita turun setiap company yang mana memerlukan bantuan kami. Okay, sekejap ya. Ada soalan daripada Dr. Zainul. Saya akan buka mic dia. Sekejap. Ya, Doktor. Tak ada. Doktor dah boleh tekan unmute dekat mikrofon tu, Doktor. Saya dah allow to talk dah. Okay. Boleh tanya soalan? Ya, Doktor. Boleh ya? Boleh. Terima kasih banyaklah, very good lecture Amir dari Rosyami pembukaan. Cuma saya nak bagi dari segi SHO, Bismillahirrahmanirrahim, di tempat kerja ada 5 macam hazard lah. Physical, chemical, biological, psychosocial, ergonomic dengan mechanical. Jadi itu sudah ada hampir 30,000 successful return to work. Ada tak you kaji the root cause of those accident? I tengok Sokso ada buat
safe riding program, ada bagi duit kepada NGO membuat hygiene monitoring dan lain-lain program, noise semua tu. Jadi kalau kita boleh tahu daripada 30,000 tu, hazard yang mana paling penting? Physical, chemical, biological, psychosocial, atau ergonomic, atau mechanical. Lepas tu, what was the root cause? Because untuk SHO yang penting ialah dia dalam safety and committee dia kena prevent. Jadi kalau dia tahu all these causes kan, dia boleh advise, kita kena ada safe riding program supaya advise kurang accident. Itulah pandangan saya lah. So that it gives a background of all the causes of accident, because SHO very important for them in the safety committee to analyse the cause of accident, statistics and to prevent it. Itu semua pandangan saya lah. Okey doktor, terima kasih atas pandangan tu. Memang setakat ni dalam 30,000 tu memang kita tak ada kajian tentang root cause accident tu, tapi itu adalah cadangan yang baik yang kita boleh tengok lepas ni, sebab dari segi kerjasama kita dengan MSHOS pun kita akan menjurus kepada macam mana kita nak cari solution untuk re-injury semua benda tu kan. So yang ni kita akan tengok doktor dan kita akan bincang nanti dalam kita punya meeting MSHOS lepas ni. Terima kasih. Dari satu cadangan, apabila accident berlaku, you akan buat workplace modification. It is, I think, very costly and very difficult, especially dalam SME. Kalau all the workplace modification yang you telah buat, you cakap industrial rehabilitation, kalau boleh gambar-gambar tu you telah buat, jadi boleh tunjuk kepada SHO, a few companies, macam tadi Amir pun cakap, kaki dah putus, macam mana dia buat kan. So SHO lagi nak terlibat, lagi confident dengan return to work program. Kalau tidak tengok, dia takut lah, apa saya bio, psychosocial lah, itulah ini. Tapi kalau dia tengok company, yang ni putus kaki, kita buat macam ni, dia okey dah. Yang ni sebabkan oleh chemical apa-apa, kita buat okey dah. Yang ni sebab ergonomik. Sebab apa? Tadi satu daripada yang Puan Rose kata tadi ialah, I like the word very much, prevention is very, very important, sebab itulah moral environment yang positif, prevent accident. Jadi dah accident dah berlaku, tapi kalau you boleh tunjuk the workplace modification yang itulah buat, itulah pandangan saya kedua lah. All the sebab yang dia buat tu, tunjuk-tunjuk, ini modification. Oh ya. Maknanya SHO kata, saya pun boleh ambil bahagian, dia pun akan ambil bahagian. Kalau tidak, dia takut dah, fobia. Okey doktor, yang cadangan kedua ni pun nanti kita boleh share, sebab sekarang modifikasi kita banyak yang kita buat more on buat ramp ataupun kita ratakan yang ada kes kat Penang itu, kita just ratakan platform dia dari tempat parking ke tempat bekerja. Modifikasi tempat kerja dari segi workstation tu tak banyak lagi lah, tapi kalau ada nanti kita boleh share dengan semua safety officer. Ya. Betul, saya just add up sikit. Memang daripada workplace modification kan, tapi kadang-kadang bila workplace modification ni nampak macam besar kan, tapi kadang-kadang just a simple pertukaran tempat saja pun sebenarnya itu dipanggil workplace modification, ataupun juga job modification yang kita boleh consider. Of course, macam saya setuju dengan Dr. Zainal, kita kena tunjuk sebenarnya apa modification yang kita boleh consider. Seperti yang saya share tadi, mostly adalah kepada cost benefit dan yang sesuai sebenarnya kepada mereka. Tak perlu kita nak buat bombastik, tapi kalau tak memberi efek kepada semua orang. Saya setuju. Terima kasih doktor. Minta maaf lagi satu third point. Kita harus kata kita nak buat dalam tugas dan fungsi SHO, salah satu daripadanya dia kan SHO dia kena mencegah tempat kerja, menyediakan satu tempat kerja sihat dan selamat untuk pekerja. Jadi dari segi role of SHO, agak-agak bila nak masuk dalam sebagai tugas dan fungsi dia sebagai membantu dalam selepas accident terlalu. Kalau tidak, SHO sibuk dengan kerja-kerja dia punya rutin-rutin, sibuk dengan kerja-kerja biasalah. Tapi nak buat pencegahan dia buat, tapi daripada rehab dengan tu nak contact dengan hospital lah, contact dengan
rehab center lah, dia kurang sikit. Tapi kalau masuk dalam dia sebagai satu tugas, bos kata okey, you boleh buat sikit, refer kepada rehab center ke atau apa-apa. Maknanya kalau tidak, yang ni kerja ni dia akan ketepikan. Dia kata, aku prevention saja, jaga. Itu sajalah pandangan saya lah. Kat arah mana Ros? Doktor, kalau boleh kita nak sekarang dah safety officer boleh berperanan sebagai return to work coordinator tu. Tapi itulah yang kita, ini adalah first aktiviti kita dengan safety officer yang kita terangkan dulu tentang program return to work sebab tak semua yang tahu tentang program return to work. Tapi itulah yang kita akan next appointment kita dengan DOSH, kalau tak silap Puan Wahida kan, kita tengah tunggu date untuk kita present tentang program ni dan kita nak masukkan syllabus tentang program return to work atau disability management dalam course safety. Tapi maybe boleh tahu juga pandangan daripada safety officer yang join kita pada hari ini, pandangan mereka tentang bagaimana mereka boleh memainkan peranan dalam program return to work di majikan masing-masing. Adakah peranan ni memang telah dimainkan? Sebab kita tengok kadang-kadang memang dah dimainkan, cuma nama program berbeza. Macam ada kita pergi Baru Kilang ni dia panggil repair program, tapi dia tak namakan program return to work ataupun dia punya step tu tak sistematik macam program return to work. Maybe ada safety officer yang join kita pada hari ini yang boleh share apa yang dilaksanakan di tempat kerja ataupun memang mereka dah laksanakan program return to work ni ataupun berperanan sebagai case manager di majikan masing-masing. InsyaAllah. Nak dengar SHO please, SHO. Kalau ada yang nak bagi pandangan boleh beritahu di ruangan chat lah. Cik Amir, dekat bahagian Q&A tu ada satu soalan daripada Puan Kavita. Puan? Kavita. Kavita. Okey, tengok yang satu tu dulu yang training tu internal ke macam mana, training ATWC kalau dimasukkan sini memang kita ada setahun kita buat dalam 5 sesi yang mana kita kumpulkan semua majikan, tetapi ada majikan yang panggil kita untuk buat spesifik modul untuk dia, bengkel untuk company dia di mana dia kumpulkan dalam 30 orang pekerja dia, itu pun kita boleh laksanakan kalau majikan berminat. So yang tu internal lah, bersifat internal. Yang ni 3 hari, okey. Mana yang Kavita tu Dekat bahagian Q&A ke? Q&A. Sorry, Q&A. Morning Cik Amir, saya nak tanya satu soalan. Adakah CM boleh involve jika persekitaran tempat kerja OB berkaitan dengan construction? Contohnya lantai crack berpasir menyebabkan risiko pada kesihatan OB. Manakala HR masih menunggu untuk keluasan projek pembaik pulih. Namun pihak Satuan Pekerja mendesak untuk membaiki secepat mungkin. Dari sudut mana CM boleh bantu pekerja-pekerja tersebut? Please advise. Okey, Puan Kavita, dari segi keadaan ini, of course CM perlu melihat dahulu di tempat kerja dan kita nak lihat dan apa cadangan yang boleh kita lakukan. Dalam consideration ini, kalau kita lihat inilah sebenarnya fungsi return to work coordinator ataupun disability management committee itself yang dibentuk di tempat kerja, tuan-puan. Bagaimana kita hendak menyelesaikan masalah dan permasalahan ini tadi. That's why dalam disability management, keputusan ataupun tembusan komiti itu perlu kita lihat dan dalam tempoh ni tadi bagi soalan tadi, of course CM boleh involve, tapi untuk memberikan cadangan kita perlu melibatkan semua orang, termasuk saya tu dia perlu ada komiti. Semua maknanya macam Tuan Puan cakap tadi, ada kesatuan pekerja kan, from your top management itself, dan dari situ bahawa apabila kita kena dapatkan satu collective agreement, apa yang terbaik untuk pekerja ni tadi, macam tu. So involvement dia kepada case manager boleh dipertimbangkan.
Itu sebab bagi macam Farouz share tadi, apabila you melaksanakan tentang return to coordinator, apabila komiti itu telah diwujudkan, aspek-aspek ni tadi boleh dilihat dan dicegah kepada pekerja-pekerja yang lain seterusnya. Maknanya bila you dah ada satu presiden case, you dah boleh gunakan apa informasi yang sebelum ini untuk you bantu pekerja-pekerja yang lain. Terima kasih. Okey, Dr. Samsuri boleh teruskan dengan soalan doktor? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Samsuri, OHD di Kuala Terengganu. Okay, saya practice OHD ni since first batch OHD lah, tahun 90 lebih dulu. So sebenarnya saya banyak lah di Kuala Terengganu ni buat report daripada employee berkenaan dengan penyakit pekerjaan lah. So, penyakit pekerja yang saya popular ni, pertama the most killer is NHL lah. Okay. Okay, yang kedua adalah economic issue. Okay. So majority datang klinik saya ni dia akan minta datang personal arrangement, datang klinik doktor. Saya sakit belakang dan saya nak minta report kepada doktor untuk saya claim so. Itu je ringkasnya. So dia biasa dia orang datang dengan bukan rujukan daripada majikan dan tak terlibat dengan safety officer pun tak tahu, dia datang sendiri dia kan. So saya akan dapat report daripada dia dari segi treating specialist punya investigation, MRI dan saya siasat dari segi occupational history dan sebagainya. Dan bila maklumat tu jelas bagi saya dan saya akan keluar report lah, occupational disease, PID contoh, dan saya akan isukan report pada SOSO. Jadi sekarang ni kita sebagai OHD tak tahu kes tu ke mana pergi. Because kita tak dapat feedback langsung pada PKSO, adakah PKSO accept kita punya report ni yang ataupun kita PKSO agree lah penyakit ni memang betul penyakit pekerjaan ataupun di sebaliknya. Okay. Dan sama ada mereka ni dapat pampasan tidak, saya pun sebagai OHD kita tak tahu because biasanya patient tak akan datang jumpa klinik balik nak beritahu saya dapat duit dan sebagainya kan, ataupun di reject oleh pihak PKSO. Jadi yang berkaitan dengan kita return to work ni yang kalau kita buat report occupational disease contoh PID, kebanyakan mereka ni kalau kerja offshore, dia tak boleh kerja offshore dah. Jadi adakah dia dapat duit ataupun dia tak dapat kerja balik ke platform, saya tak tahu. Dan ataupun yang step yang ketiga, kita boleh recommend dia untuk pergi kepada return to work punya facility. Macam klinik saya ni lebih kurang 10 minit je pada return to work program yang you buat return to work center ni yang ada di bawah build up di Kuala Terengganu. Lebih kurang 10 minit je klinik saya kan. Jadi saya nak select suitable case, kalau dia ni contoh tak ada dapat papasan duit atau kita boleh bantu dia untuk masuk return to work program. Kita enhance balik dia punya physical fitness dan kita boleh maksudnya dia akan balik semula ke tempat kerja lama lah sebagai apa-apa profession dia kan. Betul. Macam tu dia orang kerja kat kemaman supply base, angkat barang. Macam semalam ada satu orang datang klinik saya. Memang kes tu memang PID dengan manual handling yang dia telah dibuat dan sebagainya, dan saya tengah buat report sekarang ni. Jadi dia nak report penyakit pekerjaan pada yang masa yang sama, dia patut melalui proses return to work supaya dia punya capability tu akan tercapai kepada normal balik lah, supaya dia balik allowed untuk masuk kerja balik. Jadi macam mana supaya benda ni ada correlation antara SOSO dengan OHD. Sekarang ni saya nampak one way proses je, one way flow. Kita hantar tak tahu apa jadi. Dia gimana-mana tak tahu. Kita tak ada feedback daripada SOSO dan daripada pekerja. Dan kalau kita rasa dah ada masalah, kita mungkin kita refer untuk buat return to work. Itu yang saya nak tekilan lah, macam mana kita nak proses balik OHD punya involvement. Okay. Kalau dia datang pada majikan senang, saya officer tahu kes tu. Ni biasa dia datang personal arrangement. Majikan tak tahu pun dia buat report ni. Kadang-kadang majikan pun tak nak bekerja sama untuk dia datang pada OHD untuk buat report ni. Macam tu. Okey, itu soalan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Umar Nurul Okey, untuk kes-kes yang penyakit hikmat ni, untuk kes-kes yang penyakit hikmat, selalunya kes ni report-report yang selalu yang macam doktor sharekan tadi tu, kami akan kongsikan ke satu jemaah doktor. Jemaah doktor khas, dan selalunya keputusan jemaah doktor tu akan dipanjangkan kepada majikan dan pekerja. Dan selalunya daripada keputusan tu juga yang kami akan biasanya sebagai case manager akan dapat satu salinan
sama ada kes ni masih berpotensi untuk masuk dalam program ditentu atau tidak. Cuma mungkin dalam situasi ini saya lihat pihak majikan tidak share pula hasil tu kepada doktor. Ya, betul. HOD. Itu saya mungkin dia ada leak maklumat di situ lah. Tapi selalunya hasil jemaah doktor kita akan share balik kepada majikan dan sekiranya layak kita akan bagi pampasan dan sekiranya masih perlu untuk masuk dalam program return to work, selalunya jemaah doktor akan rujuk terus kepada pengurus kes setempat lah. Tapi apa yang saya boleh sarankan, mungkin doktor nanti dalam report tu boleh masuk sikit potensi pekerja ni untuk masuk dalam program di mana, supaya jemaah doktor nanti boleh nampak clear cut lah. Kes ni boleh pemulihan lagi atau macam mana. Oh, masa report yang saya keluar tu kita boleh letak remark kat situ lah. Boleh, boleh. Ya, sebagai panduan jemaah doktor tu. Okey. Okey doktor? Okey. Okey, masih. Cuma doktor yang tu yang kes yang dah pergi JD kan? Ya. Kalau bagi kes yang belum pergi JD, macam doktor kata yang datang sendiri, bukan majikan yang refer yang ada masalah tu, kami akan minta kita punya tim di Kuala Terengganu untuk liaise dengan doktor. Kita tengok macam mana kes boleh di-refer terus pada kita supaya kita boleh buat early intervention. Sebelum dia pergi ke pencet ilat semua benda tu, kita nak bantu dia supaya dia still sustain kat tempat kerja. Macam doktor kata tu lah, kita bagi rehab, dia boleh buat something kerja lain selain daripada kerja dia. Boleh doktor ya? Ya. Nanti tim kita di Kuala Terengganu akan contact doktor. Boleh, insyaAllah. Terima kasih banyak. Okey, saya nak tambah sikit boleh ya doktor? Ya, boleh. Ya. Okey, cuma kalau kita lihat tadi dia persoalan Dr. Samsuri ni tadi, kita dapat lihat sebenarnya bahawa dalam aspek ni tadi macam Dr. Samsuri share bahawa kadang-kadang pekerja ni datang sendiri kan, tanpa ada kerjasama daripada majikan sendiri kan. Kebanyakannya 80% kan. Bukan refer majikan. Sebab tu apabila sebab tu inisiatif kami di pihak PKSU sekarang ni untuk memperkenalkan tentang RTW sendiri dan juga pelaksanaan tentang return to coordinator di tempat kerja, supaya aspek ni tadilah sebenarnya yang kita boleh bantu bersama, supaya sebenarnya kes ni yang pertama sekali yang melihat adalah majikan kan. Majikan yang boleh detect pekerja ni mengalami hilang upaya. Jadi apabila kita ada connection dalam return to work ataupun dengan PKSU atau kerjasama dengan doktor sendiri, kes-kes ini akan dapat dipantau dan dilihat dengan lebih awal. Jadi sebab tu yang kami sebenarnya melalui PKSU, kami mempromosi dan meminta majikan agar dapat sama-sama melaksanakan tentang return to coordinator ni. Sebab kalau kita lihat tentang apa yang kita nak tadi adalah early intervention. Macam doktor ni kan, bila penyakit imat ni kalau kita dapat early intervention dan kita dapat refer dia to return to work program dan menjalani rehabilitasi sebelum dia pergi ke medical board, itu lagi baik, betul doktor kan? Betul. Yes, itu yang sebenarnya yang plan. That's why dalam pelaksanaan return to coordinator ni kami peranan pihak majikan dan juga peranan sendiri sebenarnya daripada pihak safety officer untuk mengenal pasti pekerja-pekerja ni tadi yang memerlukan pemulihan ni dapat dipantau dengan lebih awal. InsyaAllah doktor, bagi kes yang di Kuala Terengganu ni, kami akan cuba assist sebaik mungkin dan juga di mana-mana pun menggunakan segala fasiliti tertentu untuk kita bantu, dan kita boleh cuba mungkin boleh buat kajian bagaimana kes-kes yang dibantu dalam return to work berbeza dengan yang tidak dibantu. Okey. Yalah, sebab kebanyakan ni yang datang ni orang muda-muda. Betul. Aktifnya period bukan umur 60 nak pencen lah kan. Betul. Jadi kalau kita kata saya buat social report, dia dapat claim social atas penyakit ilat dia. Betul. Tapi apa dia boleh dapat? Okey, jadi kita nak bantu balik supaya dia pulih. Betul. Ataupun come back sebagai produktif punya national lah to Malaysia. Correct. Jadi itulah duit lah. Macam contoh saya buat NHL punya report, ramai, ingat ke ada sampai satu orang dapat nearly 70k. Okey. Dia terima cek daripada Soso, dia tak tahu apa nak buat apa. Dia kata macam mimpi dia kata dapat duit. Betul ke dapat cek macam ni kan? Tapi sebenarnya telinga dah tak dengar. At least kalau dia gunakan duit untuk beri HH, boleh bantu dalam untuk jadi duduk dalam komuniti balik. So betul. Beli tanah, beli lori, beli apa, tak ada apa sebenarnya kan. Jadi ini yang kita nak guide supaya kita dapat
kita dapat cadang komprehensif punya management untuk Correct, betul. Ya. bukan setakat duit tu boleh papasan. Betul. Itu bukan maksud kita lah sebenarnya. Betul. Komprehensif tu yang paling penting. Maknanya konklusif semua kan? Ya, betul. Ya. Okey. Terima kasih banyak Doktor. Sama-sama. Okay, Cik Ahmad, ada last question daripada Cik Samandeswaran. Boleh tengok dekat bahagian Q&A tu lah. Okey. Dia ada bagi pandangan dan ada soalan juga. Okey, Encik Samandeswaran ni tak ada masalah. Mungkin, tapi itulah bagaimana kami sekarang ni menggunakan platform melalui MSOSH untuk kami mempromosikan tentang return to work. Dan selepas ini sama ada communication kita ni akan berterusan. Dan informasi tentang return to work dan juga promosi tentang pelaksanaan return to coordinator ni akan buat kerjasama dengan MSOSH ni akan berterusan. Jadi informasi-informasi ini boleh dapat daripada MSOSH ataupun berhubung terus dengan kita pun tak ada masalah. Betul apa Ros untuk mendapatkan tentang informasi tentang return to work ni. Kita boleh arrange, tuan-puan boleh juga berhubung dengan local office untuk kami laksanakan tentang ceramah tentang return to work sendiri di tempat majikan masing-masing jika keperluan. Baru nak tambah apa-apa? Betul lah, sebab sebelum ni memang kita punya program seranta kita akan masuk taklimat tentang program return to work, tapi program seranta kita pun sebab kita program return to work ni dah lama dari 2007, so program tu pun dia ada limited topik untuk dibentangkan pada majikan-majikan yang baru daftar. Sekarang ni maybe program return to work ni dah digantilah dengan program lain yang lebih terkini di PKSO. So sama macam Amir cakap, kalau ada majikan yang perlukan penerangan tentang program return to work, boleh datang ke pejabat kita di seluruh Malaysia ataupun boleh kontak kerja kita di pejabat untuk kita turun dan discuss tentang program ni. Cuma soalan Cik yang seterusnya, ada legal part whereby SHO can be involved within the loop to improve the condition and also help return to work program. Just HR will keep SHO in line with all info. So dari segi OSHA saya tak pasti sama ada tak peranan SHO dari segi pemulihan. Tapi dari segi prevention memang kita clear yang ia adalah peranan safety officer. Tapi bagi company-company yang dari segi SOCSO pun kita tak ada legal framework yang mengatakan siapa yang patut berperanan dari segi program return to work, dari segi pemulihan ni. Tapi apa yang kita discuss dengan majikan, bila majikan melaksanakan program return to work ataupun disability management ni, kita akan ada policy, kita panggil policy return to work, di mana di dalam policy itu kita akan gariskan setiap terma dan setiap individu yang berperanan dalam membantu setiap pekerja untuk return to work. So dari situ kita ada peranan SHO juga, peranan HR apa, peranan penyelia apa. So dia terikat dari segi policy je yang kita boleh pegang. Okay, maybe dari segi part Dr. Zainal ke boleh share sikit dari segi daripada SHO ada tak yang di mana yang kita boleh park peranan SHO ni dari segi pemulihan to improve the condition of patient. Macam kita ada bincang tentang tertiary punya prevention hari tu kan, yang boleh dimasukkan elemen rehab ni, Doktor? Okay. Assalamualaikum. Boleh saya cakap? Boleh. Assalamualaikum. Cuma saya nak bagi tahu, tadi dah gunakan istilah proactive and comprehensive workplace punya assessment. Jadi pandangan saya, bila kata safety and health ialah kena holistic, PDCA, plan, do, action, check. Jadi takkanlah accident berlaku, tugas dalam safety committee SHO kena siasat. Lepas siasat, lepas tu root cause of accident tu, lepas tu takkan habis. Dia kena at least look into lah, bantu, bukan dia nak buat. I think in my opinion, SHO has a role return to work through the overall comprehensive menyediakan satu tempat kerja yang sihat dan selamat. Dengan tu, apa aksiden telah berlaku, siasat dan akan mencegah pada masa akan datang. Jadi they have a definite role. Dulu kita dah bincang dah, tinggal lagi kita kena
Lagi sekali kena tulis secara jelas dan bentangkan kepada DOS dan kena ada seminar untuk peranan SHO dalam rehabilitation work ni supaya dia komprehensif. I think they have definite role lah. Minta maaf lah. Terima kasih banyak. Okay, Cik Amir kalau boleh jawab satu soalan last sekali daripada Puan Alia Hassan. Puan Alia Hassan. Okey, soalan Puan Alia Hassan adalah bagaimana jumlah MC yang panjang menjejaskan KPI tahunan pekerja dan menjadikan okey. Alright. Jadi kalau kita lihat kat sini tuan-tuan, isu ni berpanjangan sebabkan MC yang panjang. Jadi bagi kes ni sebenarnya peranan pengurus kes insyaAllah kita boleh bantu, tapi dalam proses ni tadi pengurus kes ni perlu dirujuk pada pengurus kes lah tapi isunya adakah pekerja ni tadi mengalami sebarang hilang upaya ya? Ada mengalami hilang upaya ataupun tidak. Tetapi kalau kita lihat kat sini pekerja ni dah tertekan, jadi ada isu of psikologi. Jadi macam pekerja-pekerja ni tadi sesuai untuk kita bantu dalam program return to work, tetapi apa yang pengurus kes perlu lakukan ataupun di peringkat PKSO sendiri, kita perlu buat assessment dulu untuk sebenarnya mengenal pasti apa isu sebenarnya. Bagi kes-kes macam ni, kalau puan-puan tengok sejarah asalnya seorang berpengalaman dan tidak mempunyai masalah disiplin. Tetapi kalau kita tengok sebenarnya isu ni sekarang, tiba-tiba ada isu yang tertekan pula kan disebabkan tak tahu apa isu ni, sedangkan dia ditempatkan kerja lain yang bersesuaian. Tu mungkin boleh jadi faktor. Tetapi maksudnya kes ni boleh dirujuk kepada pengurus kes supaya kita nak kenal pasti sebenarnya apa isunya, dan selepas kita tahu isunya, kes ni kita pengurus kes ataupun pihak majikan perlu bentangkan untuk kita kenal pasti sebenarnya apa persalahan dia dan apa rehab plan yang boleh kita rancang sebenarnya. Kadang-kadang bukan ada masalah pemulihan lagi, tapi mungkin ada masalah dari segi psikologi sendiri yang itu yang kadang-kadang kita perlu lihat. Tetapi kalau tuan-puan tengok di sini isunya, kenapa MC yang panjang itu boleh berlaku? Kalau kita laksanakan tentang program return to work ni tadi, isu-isu yang seperti Puan Alia Hassan share inilah yang sebenarnya yang cuba kita reducekan. Yang kita cuba tak nak ada, sebab isu, kalau tuan-puan tengok isu ni disebabkan MC yang panjang. Isu ni yang sebenarnya kalau kita laksanakan tentang return to work program ataupun kita laksanakan tentang early intervention, isu MC yang panjang ni tidak akan berlaku dan permasalahan yang lain ni dapat diminimalkan lebih awal. Tapi tak apa, since kes ni dah berlaku, just boleh refer kepada pengurus kes di PKSO untuk melihat sebarang kelayakan untuk kes ni dibantu, dan boleh liaise terus dengan pengurus kes untuk dia bantu dari segi pengurusan hilang upaya dan pelaksanaan return to work itu sendiri di tempat kerja. Dan setiap pengurus kes pun boleh membantu tuan-puan di tempat kerja bagaimana kes-kes ini ataupun sebarang pekerja yang mengalami hilang upaya ni dipantau ataupun dibantu. Terima kasih. Saya serahkan balik kepada Puan Aida. Terima kasih Cik Amir dan Puan Ros. Saya rasa setakat ni je kot masa yang kita ada untuk hari ni. So insyaAllah in future mungkin kita boleh buat lagi lah engagement session seperti ni. So saya rasa setakat itulah. Terima kasih juga kepada semua peserta. So sekarang ada 53 orang peserta, so tadi total dalam 70 lebih lah yang join kita pada hari ni. So terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.